Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 26, baris yang ke-14 daripada bawah. Surat 26, baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga khasir, yakni dapat rugi. Ketiga daripada tiga perkara. Hamba Allah di sisi agama, pada hak agama. Hamba Allah pada agama ada tiga peringkat. Yang pertama, salim, orang yang sejahtera. Yang kedua, rajin, orang yang mendapat laba keuntungan. Ketiga, khasir, yakni mendaki oleh pengarang. Dengan khasir tu dapat rugi, mana orang yang dapat rugi. Mana yang ketiga, Iaitu orang yang dapat rugi ni seseorang yang meninggalkan akan yang difardukan atasnya atas seseorang dan mengerjakan barang yang ditegah atasnya atas seseorang. Itu orang yang khasir. Jadi selepas bicara berkaitan dengan amal yang dilakukan antara syuruk terbit matahari sampailah kepada zawal gelincir sampai zuhurnya, daripada 4 perkara. Yang pertama, menuntut ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, memperbanyakkan amal sunat. Yang ketiga, melakukan khidmat kepada orang Islam yang lain. Yang keempat, bekerja untuk menyempurnakan nafkah keluarga. Antara 4 perkara ni, antara terbit matahari, syuruk sampailah kepada zuhur. Kemudian hamba Allah ni dalam dia melakukan dalam perjalanan pada hak agama dia, ada 3 puak, 3 golongan. Yang pertama, orang yang salim, yang sejahtera, yang selamat daripada neraka Allah. Yang kedua, orang yang mendapat laba. Yang tiga, orang yang rugi. Kalau kira baliknya, hak paling tingginya yang kedua, rajin. Nombor 2, yang pertama salim. Hak paling rendah sekali adalah nombor 3 ni, khasir. Sebab orang yang salim, orang yang sejahtera, yang daripada seksa Allah Ta'ala ni, orang yang beriman, beramal soleh dianya dengan mengerjakan surah zahir dan batin, meninggalkan dengan zahir dan batin. Ini orang yang sejahtera, selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman selamat dari kekal neraka, dengan amal soleh selamat dari neraka jahanam ke syurga Allah. Tapi tak dapat laba untung lagi nya, selamat saja. Selamat molek-molek dah dengan mengerjakan sekalian amal yang wajib zahir dan batin, meninggalkan sekalian maksiat zahir dan batin, selamat daripada neraka jahanam, masuk syurga. Pergi pula pada perhitungan darajah syurga. Darajah ni bergantung kepada orang yang labanya banyak, orang yang untungnya banyak. Orang laba banyak ni orang yang wajib sunat. Tu orang laba. Orang yang untung banyak, wajib saja, selamat dah, sejahtera dah, syurga dah dia ni. Ada wajib saja. Tapi masalahnya, wajib saja campur dengan dosa saja. Waktu masalahnya, dosa pula, dosa anak Adam pula mengumpat contohnya kau. Hak selamat tu pahala banyak ni, selamat sampai di padang mahsyar, sebelum mizan, sebelum timbang amalan, hisab. Hak selamat dah ni dengan pahala banyak ni. Hak wajib buat belaka dah ni, bayar kepada orang yang diumpat pula.
bayar kepada orang yang dihutang tak bayar pula, habislah sejahtera selamat, akan dicampur ke dalam neraka jahanam. Sebab apa? Sebab hak wajib dia buat, hak haram dia tak tinggal. Hak selamat sungguhnya, hak wajib dia buat, hak haram ditinggal belaka. Zahir batin ditinggal belaka. Haram hak zahir tak dia nak tinggal, haram hak batin lagi kena mujahadah. Haram hak batin ni apa? Riya, ujub, takabur. Ni haram hak batin ni. Oh, ni kena mujahadah. Haram hak zahir mudah je. Mata jaga molek, telinga jaga molek, lidah jaga molek. Lidah tak dia nak jaga hak haram hak zahir. Dah hati macam mana nak jaga? Wajib buat belaka pun, fardu ain belajar belaka. Semayang tak pernah tinggal, Ramadan tak pernah tinggal, zakat tak pernah cuai, Mekah sekali selesai dah. Hak wajib buat belaka, tapi hak haram tinggal belaka ke tak? Dia nak selamat ni, hak wajib buat belaka, walaupun sunat di malah, hak haram ditinggal belaka, baru selamat. Hak wajib dia buat belaka, hak haram dia buat juga. Betul macam mana? Selamat. Tahta masyiatillah lah, di bawah kehendak Allah Ta'ala lah. Gimana? Cuma kita ni mujurnya kok mana, rahmat Allah luah kok mana. Mati je kita, pahala berpanjangan daripada iman dan ibadah anak cucu, dosanya terhenti. Dosa terhenti daripada tambah, dosa pula diampuni dengan doa keampunan daripada anak cucu sendiri pula. Harap situ je lah. Gitu je harapannya, untuk salim, untuk sejahtera, untuk selamat daripada seksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap situ lah. Bila mati, pahala tak berhenti. Anak cucu kita beriman, pahala kita. Anak cucu kita semayang, pahala kita. Anak cucu kita sedekah, pahala kita. Anak cucu kita puasa Ramadan, pahala kita. Anak cucu puasa Senin Khamis, pahala kita. Anak cucu dak majlis ilmu, pahala kita. Banyak mana pahala bertambah? Dosa tidak bertambah dah. Bukan dosa tidak bertambah, dosa akan diampuni. Ni dengan doa keampunan anak cucu. Ini rahmat ni. Untuk dapat salim, Tapi kalau pahala sendiri pun banyak, dosanya sedikit, benda sentiasa bertaubat, lepas mati pahala bertambah-tambah pula. Tu duduk nombor 2 dah lah, paling tinggi tu. Dapat laba darajah yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting kepada keturunan tu. Penting pada keturunan. Kalau keturunan kita tak ada, sedekatun jariah lah tempat kita ni. Itu je lah. Bila keturunan kita tak ada, tempat kita ni sedekatun jariah. Sebab bila keturunan tak ada, harta benda kita nak tinggal ke mana? Kalau keturunan ada, sedekah jariah kita kurang tak apa. Sebab harta benda kita akan tinggalkan sebagai sebagai pusaka untuk anak cucu yang beramal soleh. Digunakan harta kita untuk amal soleh, pahala. Ada ni. Jangan orang ceramah dia nak minta derma kita. Dia nak minta derma kita, dia pun keping supaya derma ke dia. Hak kita derma ni jadi hak kita, sedekah jariah. Hak kita mati, hak kita tinggal pada anak cucu kita, bukan hak kita dah. Dia kata sia-sia. Allah. Yang tukang ceramah tu tak ada simpanan ke? Hak tukang ceramah tu tak ada rumah tangga ke? Ada rumah tangga. Jual rumah tangga tu dulu, minta derma orang apa? Dan duduk mana? Sewa sudah lah. Duduk khemah-khemah ke, basah-basah buruk ke. Rumah sersegar indah.
Tinggal siapa tu? Tinggal kepada anak bini lepas kita mati. Dah sia-sia kan? Simpanan tak ada sesi habuk dah. Oh, simpanan banyak. Nak tinggal pada anak cucu dia kemudian. Hak bagian dia. Kalau bagian orang tinggal kepada anak bini lepas mati, sia-sia. Hak kita ni sedekah jariah sebab dia nak duit kita banyak. Ni tak bertanggungjawab gitu. Lain kalau dia tunggu saya ada. Tunggu saya dahulu. Rumah dia denden dengan kain je. Bawah tu seming, atas tu denden dengan kain je. Pintu utama pula, pintu tarik turun mana? Mana? Buka tutup gitu je. Akak, tutup, akak. Buka, akak, tutup, akak je. Akhirnya dah rumah, kambing pun masuk. Berok dalam rumah. Apa? Pintu akak. Pada buka akak, bukan buka tarik. Buka angkat. Orang anggap apa? Esek orang tahu. Esek tak tahu. Angkat buka, angkat tutup. Kalau kambing langgar, kambing boleh masuk lah. Ni baru je. Dunia sementara. Dah rumah tersegar indah. Tinggal kepada anak bini sia-sia. Sia-sia dia kata. Pusaka yang tertinggal pada anak cucu kita sia-sia kat mana? Janji anak cucu kita beriman amal soleh, itulah pahala besar kepada kita. Hak kita sedekah lah. Ada ni. Hak kita tinggal pada keluarga kita, jangan kata sia-sia. Salah pun memang gitu. Dia siapa kata sia-sia belaka? Tinggal rumah, tinggal kereta, tinggal tanah air, sia-sia. Hak sebenarnya sedekah hari ni. Dia nak kita derma. Habislah mocik-mocik ni, habis gelang-gelang diubuh dalam kotak derma. Baguslah, alhamdulillah nah. Tapi cara camping tu melampau, tak betul gitu. Tapi kalau kita tidak ada anak cucu, kita lebihkan sedekah jariah. Ada. Kita nak tinggal pada siapa? Kalau kita tinggal pada adik-beradik kita buat amal, pahala tidak automatik sampai kepada kita. Anak cucu kita buat amal, pahala automatik sampai ke kita. Adik-beradik buat amal, pahala tak akan sampai automatik pada kita. Tetapi oleh kerana dia buat amal dengan harta peninggalan kita, dari sudut tu kita dapat pahala secara automatik. Anak cucu ni kita tinggal harta pusaka, dia dapat pahala automatik dua jalan. Yang pertama, anak cucu tu kita. Yang kedua, harta digunakan harta kita. Itu dua lain. Pada dua jalan. Pahala cucu kita beriman soleh atas harta peninggalan kita tu, kita boleh pahala dua jalan automatik. Yang pertama, anak cucu kita, darah daging kita. Yang kedua, itu harta kita tu. Tapi kalau tinggal pada adik-beradik yang beriman soleh, kita tak akan dapat pahala dari sudut dia tu, sebab dia bukan darah daging kita. Tapi kita dapat pahala dari sudut harta tu milik kita. Gitu lah. Tapi kalau adik-beradik, kita tak boleh nak atur kehidupan. Adapun kalau anak cucu kita boleh atur kehidupan. Jadi anak cucu yang beriman soleh, tertinggal harta kepada mereka. Harta tu pahala besar kepada kita lepas kita mati. Kalau nak sedekah tu sedekah lah, jangan buat sayang pula. Sedekah lah bagian sedekah. Tapi nak ceritanya, rahmat luah. Lepas mati, pahala tidak berhenti, dosa yang berhenti. Dosa akan diampuni dengan doa keampunan pada anak cucu kita. Doa keampunan pada orang yang soleh. Walaupun tak ada doa keampunan, dengan rahmat Allah, Allah ampuni dosa walaupun tidak diminta keampunan. Itu rahmat dalam agama kita ini. Yang pentingnya akidah comel, amal zahir batin kena comel. Itu dipanggil apa itu? Raja. Raja, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, khasir, yakni dapat kerugian, iaitu seseorang yang meninggalkan akan difardukan atasnya dan mengerjakan berteguh atasnya.
Hak ning ni kita dak cerita bab ilmu dah ni. Ilmu bereh. Ilmu bereh. Kalau ilmu fardhu ain tak mengaji, tauhid tak belajar, tak ada bincang dah. Tak ada bincang dah tu. Tu tak ada nilai. Tu buku awal-awal tu. Orang Islam sahaja, imam tak peduli, itu tak ada kira. Berjemaah waktu pun tak ada kira. Gaji wak sunat pun mainan syaitan saja, tak ada kira. Sekarang ni ilmu kemah, akidah betul. Tetapi hak kewajipannya dia tidak kerjakan, ditinggal. Kewajipan taubah ditinggal. Kewajipan zuhud dia tinggal, kewajipan tawakul dia tinggal, kewajipan ikhlas dia tinggal, kewajipan sabar syukur dia tinggal. Ini khasir. Dan mengerjakan barang yang tegah atasnya hati riak, ujub, takabur, hasad. Ini orang rugi. Hak zahir semayang lah ke? Hak zahir berjudi tidak, minum arak tidak, tak ada belaka tu. Tapi hak batin, ini orang rugi. Orang yang belajar comel ni, orang belajar comel. Tapi amal batinnya tidak dipedulikan, ini orang rugi. Tapi kalau ilmu fardhu ain tauhid ditinggalkan, ilmu fardhu ain fiqh tasawuf tidak dipedulikan, waktu kita tidak bicara waktu. Itu tak bicara. Itu orang yang syaqiyun. Kalau Nabi kata wa yahramul ashqiya, Nabi kata, dan menegah oleh Allah Taala akan ilmu, akan mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka iaitu ahli neraka. Itu saja. Nabi kata dah wa yahramul ashqiya, dan mengharam. Apa haram? Menegah, menghalang Allah Taala akan ilmu, akan mereka yang Allah takdirkan pada azal, orang yang celaka, ahli neraka. Termasuk ahli nerakanya hak kekal. Allah akan halangkan ilmu akidah kepada dia. Allah halangkan ilmu iman tauhid pada dia. Ilmu akidah, ilmu iman, ilmu tauhid tak minat, tak berahi, lari diri. Ni tak ada bahagia. Orang yang celaka yang akan dihumbangkan kepada neraka Jahannam, pada MPK, pada tasawuf, dia tak peduli. Tiga-tiga tak peduli, tak ada benda lah tu. Itu orang yang celaka. Zuhri dia semain berjemaah ni waktu, orang yang celaka, tak ada bahagian. Orang yang belajar kemudian itu Tuhan buka jalan, orang yang semayang bang tak pernah tinggal. Orang ahli masjid lama dah, kemudian dia pun belajar Allah selama ni tak ada benda. Tak ada benda. Ada ni. Bukan orang belajar ni orang baru semayang. Dia dulu tak semayang, masjid tak mari. Bila dia semayang, dia pun belajar fardhu ain. Ada juga gitu. Pihak ramainya semayang daripada budak laginya, puasa daripada budak laginya. Kemudian barulah tuan buka hati nak belajar. Lepas belajar, akidah salah. Dah akidah salah macam mana? Orang celaka. Tapi Tuhan buka jalan ilmu. Mana apa ni? Yulhamus su'adat, Nabi kata akan dibuka ilhamkan ilmu akan mereka yang Tuhan takdirkan pada azab orang bahagia. Dia orang bahagia, akhirnya Tuhan buka jalan ilmu dia walaupun kemudian bertaubat dengan Allah Ta'ala. Dia orang bahagia. Inilah dia dengar hadis yang biasa terdengar tu kan. Inna ahadakum la ya'mala bi amali ahlinar hatta ma yakunu bainu min ila zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ini hadis ni masyhur. Seseorang kamu tu beramal dengan amal ahli neraka, tidak ada antara seseorang dengan neraka melainkan sasta. Maka terdahulu tetapangnya dia orang yang ahli syurga, dia beramal dengan amalan di syurga, dia mati masuk syurga. Fikir-fikir balik, dia kata bukan tak semayang dahulunya oleh neraka, semayang akidah salah, memang ahli neraka. Semayang tapi ilmu, memang ahli neraka.
Semayang tanpa disedari ditinggalkan kerana jahil bakhil nifah. Memang ahli neraka. Satu waktu semua ditinggalkan kerana jahil bakhil nifah. Satu hukuk dalam neraka 80 tahun. Satu hari di neraka 1000 tahun dunia. Ni ahli neraka ni. Semayang tak cukup kerana jahil nifah. Riya, ujud, takabur, ahli neraka. Tapi Allah telah meletakkan pada azal dia orang yang di syurga. Akhir dia beramal dengan amal di syurga. Apa dia amalan di syurga? Beriman dan beramal soleh. Dulu dia beriman ke tak? Tidak. Sebab pazal tauhid dia tak belajar. Dulu beramal soleh ke tidak? Tidak. Dia sembahyang tanpa ilmu. Ini orang sembahyang dia berfikir, oh inilah hadis Nabi kata memang betul-betul kena atas batang tekak dia. Tapi bersyukur sangat-sangat. Sebab apa Allah tetapkan dia ahli syurga, dia beramal di syurga, beramal soleh, dia mati masuk syurga. Dulu akidah salah neraka, semayang salah neraka, riak wujud takabur neraka. Nampak zahirnya baik. Kata-kata bahagian masing-masing. Yang jelasnya Nabi kata dah akan diharamkan diteguhkan ilmu akan mereka yang Tuhan takdirkan pada azal, orang yang celaka. Kita sekadar fikir tak makul, dia panggil tak logik, tak munasabah. Macam mana boleh orang tak boleh belajar ilmu tauhid? Tak, kalau kita mikirlah, ilmu tauhid itu ilmu pertama. Kita imam kita, dah imam kita apa? Comel, belajar lagi, apa masalah? Kalau betul comel. Jadi tak makul mana pun, tak masuk di akal. Mari duduk masjid berjemaah waktu, ilmu tauhid tak mau. Apa benda jadi sebenarnya? Atau kata bahagian masing-masing. Bila Tuhan takdir pada azal dia orang celaka, ahli neraka, begitulah perjalanan dia nya. Gitulah. Ilmu tauhid tak mau. Carinya tidak, mari mengajak, lari. Sebab begitu lalu. Mari mengajak ilmu tauhid, berjemaah waktu di masjid yang sama, malam ajar tauhid dia akan pergi surah. Dia terpayuh bak qada. Payah apa? Dia tambah. Jemaah waktu. Tu kata bahagian masing-masing tu. Tapi kalau kita pakai akal zuhir kita kok, kenapa tak belajar ilmu tauhid? Ilmu bab akidah, bab iman, kenapa tak mau belajar? Kata bahagian masing-masing itu. Kalau pakai zuhir tak makul lah, tak masuk akal kalau pakai zuhir. Tapi kalau pakai hak hakikinya, begitulah. Begitulah jalanan masing-masing. Baik syurga qada azali mustahil berubah, jahat neraka qada azali mustahil berubah. Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu pada martabat rajin, nombor 1, tapi letak nombor 2, yakni yang dapat laba itu, maka hendaklah engkau jadikan dirimu itu pada martabat salim. Yang kedua salim, tapi nombor 1 letak, yakni yang sejahtera itu. Dan hendaklah engkau takuti dan engkau jauh akan martabat khasir, yakni yang dapat yang tak bawah sekali. Betul lah. Yang pertama rajin, tak kuasa duduk di salim, jangan duduk di khasir. Ada khasir itu orang yang rugi. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 60. Muka surat 60, baris yang ke-11 daripada bawah. Baris yang ke-11 daripada bawah.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, fal ghibatu ashaddu min salasina zinatan salasina zaniyatan fil Islam, kadzalika fil khabari. Artinya maka mengupat. Kalau hak nipih, kalau hak tebal mengumpat, dia ada mim. Kalau nipih ni dia tak ada mim, maka mengupat. Jadi baca straight dia pun dah ikut kitab. Baca ikut kitab lah dulu, barulah kita baca ikut Melayu kita hak moden. Mengupak, bunyi pelik dah cakap. Dah kitab dia tak ada mim hak nipi ni. Hak nipi ni hak lama, hak tebal, hak baru ditukar ejaan kepada mengumpat. Artinya maka mengupat oleh kata Mazali rahimahullah terlebih sangat jahat dari 70 zina di dalam Islam. Ada ni 70 zina di dalam Islam. Zina pada masa kafir, masuk Islam tak ada, dolah diampuni. Apa kata 70 zina dalam Islam? Kalau dalam kafir dia kerja dia berzina je, dia mengucap dia kalimah syahadah, dia beriman dengan Allah Ta'ala, saat pertama tak ada dah zina dia tu, tak ampuni sekalian. Bukan zina tu ampuni sekalian, dosa semua berhala puluh-puluh tahun pun tu ampuni sekalian. Kalau ni zina dalam Islam. Demikianlah sudah warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada sudah warid datang. Ini isyarat ni, hadis ni ada kekurangan dia. Sama ada hadis ni dhaif ataupun lebih daripada tu lagi. Kalau kata sabata fil khabari, sabit pada hadis, maka hadis sama ada sahih ataupun hasan. Jadi hadis ni kurang lah. Cuma nak cerita berkaitan dengan peringatan nak menakutkan. Peringatan nak menakutkan. Tapi 30 zina ni bukan sekali zina. Ada ni. Ada pun yang terdahulu tidak disebut bersangatan di zina, tidak sebut 30 kali. Mengupak lebih bersangatan di zina. Kenapa? Kerana orang berzina bertaubat dengan Allah, Allah ampuni. Orang yang mengumpat selagi tidak dimaafkan oleh diumpat, Allah tidak akan mengampuni. Tapi dah sebutlah 30 kali. 30 kali ni berat ni. Sekali zina pun tak boleh nak banding dah dengan mengumpat. Sebab zina ni fahisyah, keji. Bukan hanya haram dosa besar, keji. Berjudi Quran tak kata keji. Minum arak Quran tak kata keji. Pun zina fahisyah, keji, tak boleh nak banding. Jadi zina dengan mengumpat ni ulama berbeza pandangan. Haram ijma' ulama. Dosa besar ke dosa kecil? Mengumpat jumhur kebanyakan ulama letak dosa besar, tapi bukan ijma' dosa besar. Berzina ni tu dosa yang amat besar lagi keji. Ijma' dosa besar tak boleh banding dengan mengumpat dengan berzina ni. Ini 30 kali zina benda ni. Dia bukan dengan pelacur dah jadinya dah. Pelacur dah 30 kali. Pelacur bukan 30 kali zina. 30 kali zina tu sehari berapa kali dah. Ke mana? Pelacur ni tanya dia kerja sama waktu mana?
Pagi sampai tengah malam. Dok, pelacur ni siang hari ada pelacur. Ada pelacur. Dulu masa saya naik bah pergi tani dulu. Lalu kok pergi golok, saya biasa di semayang di masjid Hak Tabligh tu. Masjid Tabligh tu ada budak tahfiz. Saya biasa pergi semayang situ, belakang dalam sikit. Sekarang nak cari tak jumpa dah, dia berubah dah keadaan. Tapi kena lalu kok tepat pelacur. Kita lalu tu pakai piah, dia lambat walau pakai piah pun. Kata dah lalu sukalah. Dia lambat. Siang hari pun ada pelacur. Tapi takut kitanya, takut ada nembok, kena perlu sesak kita rebah situ, mati mana? Mati di hadapan rumah pelacur. Tak nanya kita. Kata nak pergi pondok kena mati golok. Dah kan dia ada peluru sesak tu kan. Dia bagi nembokkan golok ni. Balas-balas dia keluar pistol. Kalau dia ada pistol, kalau kita kena berusak mati depan tu, nak kata mana kita? Kita nak pergi masjid belakang no. Tepi masjid pun ada rumah-rumah pelacur. Tepi masjid. Bayangkan. Mana di berzina siang malang lah. Mana sehari 30 kali zina. Tu Allah malang lah tunya. Tak lah, bukan sekali zina ni 30. Jadi dia hadis ni apabila disebut kelebihan yang sangat luar biasa, amalan ringkas saja tapi kelebihan dia sangat pelik. Ni dia antara tandaan hadis tu hadis yang bermasalah. Sekali wa amal boleh pahala haji umrah 100 kali. Contoh ni. Boleh pahala mati syahid 100 kali. Mati syahid makrakah ni nombor 1 dah. Faham tak ni? Jadi dia punya pahala tu agak pelik dengan amal tu. Tu di antara alamat hadis tu bermasalah. Sama juga kesalahan tu mengumpat memanglah haram, tapi lebih daripada berzina 30 kali ni. Allah lah. Walaha mengumpat dengan sekali zina pun besar dosa berzina lagi. Hak Nabi kata bersangatan mengumpat di zina, hak hadis terdahulu atas tu bukan dari sudut dosa, dari sudut orang berzina ni bertaubat dengan Allah Ta'ala, Allah ampuni. Orang yang mengumpat minta ampun dengan Allah Ta'ala, ya Allah ampuni ya Allah, ya Allah ampuni ya Allah dosa mengumpat. Keluar darah, keluar air mata darah pun takkan diampuni. Pada ni dia mengumpat, bangun tengah malam menangis, kan kita katakan keluar air mata darah sekalipun. Dia boleh menangis banyak keluar darah ke? Nak ceritalah mana menangis sungguh-sungguh sampai keluar air mata darah sekalipun, selagi yang diumpat tidak memaafkan, tidak akan diampuni dosa mengumpat. Orang berzina bertaubat dengan orang taubat yang nasuha, Allah ampuni. Situ je dia panggil mengumpat lebih daripada zina tu. Bukan dari sudut dosa, dari sudut sukar untuk diampuni. Itu kalau orang yang diumpat masa lagi hidup kita dah minta maaf. Macam mana yang diumpat sudah mati? Yang diumpat sudah mati, tidak akan diampuni sampai ke bila-bila. Masyalah kita akan berhitung. Ada ni. Sekarang orang yang diumpat hidup, kita dah pergi minta maaf. Macam mana orang yang diumpat mati? Tak ada kan? Kita menangis banyak mana pun dikubur, orang diumpat tu tidak akan diampuni oleh Allah. Ni kata berat mengumpat daripada berzina. Dari sudut dosa tidak disukar untuk diampuni. Sebab dosa kan ada di atas masahah, pemasahah ni. Mana ada masahah ni macam kupi, klorek, sempit, payah kira. Pada ni dosa kan ada kupi, klorek, sempit, payah kira. Dah kalau mati dah orang diumpat,
Oh, dah. Tak ada. Tunggu masyarakat kamu. Sempitnya tu. Keloreknya tu. Pada kelorek. Kelorek lah. Allah payuhnya. Payuh. Memang payuh. Tu kata mengumpat, Nabi kata lebih sekali zina, tapi tak sebutlah 30 kali. Ni berzina tu kalau dalam Islam pula. Tapi Mazali kata ni seperti waris pada hadis. Hadis ni ada kurang dia lah. Tapi setakat nak cerita memperingatkan, menakutkan, bolehlah kita cerita. Di hadis yang daif ni untuk fadilah, semangat tu amal boleh. Hadis daif ni hadis yang memperingatkan, yang menakutkan kita. Boleh juga. Satunya untuk menggemarkan tu amal fadilah, satunya untuk menjauhkan kita dari maksiat. Cerita bab amaran keras. Cerita bab amalan keras, maka hadis daif pun boleh diguna pakai. Tapi ni berzina 30 kali. Tak silap ada tau. Saya lupa dah. Lebih bersengatan berzina dengan ibu sendiri tau. Lebih bersengatan berzina dalam masjid. Tu semua tu hak tak ni nak banding belaka tu. Berat sangat tu. Kalau setakat lebih sekadar zina sekali je lah. Tu pun bukan kerana dosa mengumpat lebih besar daripada dosa berzina. Bukan. Tadilah sukar diampuni. Dibanding atas masalah ni payah dengan anak Adam ni. Bukan dosa dengan Allah kita buat mudah-mudah, tapi Allah mudah-mudah mengampuni. Jangan dosa dengan anak Adam. Anak Adam tu kena kira betul-betul, kena jaga betul-betul. Jangan orang. Orang ni berarti tidak pernah kosek. Bab maruah dia tu lah, umpatan tu lah nak kena jaga sungguh-sungguh. Bermula makna mengumpat itu, baru datangkan makna. Dan kitab pernah bagi hati masuk tajuk mengumpat dimulai dengan makna lalu dah. Dimulai dengan makna mengumpat lalu dah. Dalam kitab kita ni panjang dah buat mengumpat, makna dah hari lagi. Makna lebih dari separuh dah muka surat kalau nipis ni. Panjang dah cerita bab mengumpat. Ni barulah nak datangkan makna mengumpat. Bermula makna mengumpat itu bahawa engkau sebut akan manusia. Disebut gitu ni. Manusia ni agak umum. Manusia ni agak umum. Kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati, dan kitab Penawar Bagi Hati, dia mengumpat ni ada dua tempat bicara bab mengumpat dalam kitab Penawar Bagi Hati. Sekalinya pada membicarakan berkaitan dengan maksiat lidah, anggota yang ketiga, ada 7 anggota: mata, telinga, yang ketiga lidah. Kemudian dia pergi kepada bicara sifat mazmumah yang kedua, loba atas berkata-kata. Dia pun datangkan juga bicara bab mengumpat 2 kali. Dan dua-dua tu didatangkan takrif dia. Takrif dalam kitab Penawar Bagi Hati ni dia lebih khas. Ni agak umum ni, bahawa engkau sebut akan manusia dengan barang yang dibencinya. Benci manusia akan dia, akan barang. Sebut engkau sebut akan manusia. Jadi umum sangat. Dalam kitab Penawar Bagi Hati menyebut engkau akan saudara engkau. Saudara engkau itu lebih khas. Mana saudara engkau? Saudara engkau saudara seagama. Itu lebih khas. Sebab Nabi SAW bersabda, mengumpat ni zikruka akhaka bima yakrah. Zikruka menyebut oleh engkau akan saudara engkau, bukan akan manusia. Akan saudara engkau lebih khas. Kalau manusia ni umum, ada yang saudara kita seagama, ada yang bukan saudara kita, orang agama kafir. Manusia ni umum.
Dalam hadis tidak sebut manusia. Zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci akannya. Ta'rif mengumpat ni, kata Mazali rahimahullah ta'ala, ta'rif mengumpat ni ijma' ulama. Sebab ta'rif ni definisi mengumpat Nabi yang ta'rif sendiri. Tak ada ni. Kan pekoh kan banyak ta'rif kan. Ta'rif sembahyang, ta'rif air, ta'rif air mustamal ke, ta'rif. Dia banyak ta'rif dalam bab pekoh ni. Ta'rif tu ulama yang buat, bukan Nabi yang buat. Ta'rif tu definisi tu ulama yang buat. Adapun ta'rif definisi mengumpat ni Nabi yang ta'rifkan, definisikan. Maka ta'rif mengumpat ni ijma' ulama, kata Imam Ghazali. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan barang yang benci. Ta'rif Nabi ni berbetulan dengan ayat Al-Quran. Wala yarta' ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat oleh semua kamu akan semua kamu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ayat Al-Quran. Jadi ta'rif hak Nabi datangkan ni bertepatan dengan ayat Al-Quran. Sebab dalam ayat tu dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Wahai mereka beriman, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yarta' ba'dukum ba'da. Jangan mengumpat oleh setengah kamu, wahai orang beriman, akan setengah kamu. Ni. Ini mengumpat sesama orang mukmin. Sesama orang mukmin boleh dipanggil mengumpat. Boleh dipanggil mengumpat. Mana ni? Maknanya kalau dia kata kepada orang kafir tak nama mengumpat, ta'rif tak kena. Dia kata pada orang kafir, orang kafir ni gemuk debong, orang kafir ni huduh sepang, orang kafir ni hitang legang, orang kafir ni apa lagi? Kata ganda pula kita dah. Gemuk debong, huduh sepang, hitang legang, apa lagi? Huduh sepang, jangan main. Mengumpat ke tak? Tak pergi mengumpat, tak kena dengan ta'rif dia. Lepas tu kita kata orang kafir lah. Siapa suruh kata orang kafir? Tak ada usul kata pun. Ada ni. Lidah ni kita cakap molek-molek walaupun orang kafir pun. Lidah orang kafir, lidah cakap molek. Orang Islam dia makin hamu. Ada kau pesan gitu. Orang kafir kau dia duk puji lah, duk pertahan lah, duk defend, duk apa. Kalau orang Islam, tambah lagi orang alim yang dia kenal, dia makin hamu cukup-cukup. Ni manusia jenis apa dah tahulah. Kita tak nak kata pada orang kafir. Ada ni. Tapi kalau kita dengar orang tu, dia kata tu orang kafir tu, gemuk debong. Itu nak diam sudah. Kita nak cakap gitu, apa nak kata kau orang. Uduh kat mulut kita ni, kotor mulut kita. Tapi nak tanya, mengumpat ke tak? Tak panggil mengumpat. Tak panggil mengumpat. Faham molek ni? Bukan suruh kata kau kafir, jangan salah faham. Apa nak kata kau orang? Nak kata kau orang? Ayahlah. Mana? Tapi mengumpat ke tidak? Tidak dinamakan mengumpat. Mengumpat ni zikruka akhaka mimma yakrah, menyebut akan dikau akan saudara engkau dengan barang yang ia benci. Itu lebih khaslah. Di sini menyebut engkau akan, engkau sebut akan manusia, agak umum ni. Dengan barang yang barang ni sifat ke, batang tubuh ke, tak kira lah. Yang dibenci manusia akan dia akan barang. Dibenci ni jika dengarnya
Jika dengar oleh manusia, kalau dia dengar dia benci. Walaupun tak dengar, sebab kata belakang mengumpat. Tapi kalau kata depan, dia dengar direct daripada yang mengumpat, perkataan yang dia benci tu sah mengumpat. Kata di depan sah mengumpat, kata di belakang macam mana? Jika dia dengar akannya. Kalau kata belakang dengar ke tak? Tak akan dengar. Maka timbul benci ke tidak? Tidak akan benci. Tapi kalau dengar, benci ke tak? Kalau dengar benci, kata belakang mengumpat juga. Adapun kata depan sah mengumpat. Adapun mengumpat ni kata sebelah belakang tak betul sangat-sangat. Nabi tak ajar gitu. Nabi tak ajar gitu. Saya tak kata sebelah belakang mengumpat pai daripada masyar. Saya kata depan batang hidung. Kamu kata apa? Barang yang ia benci. Mengumpat dah tu. Mengumpat kata sebelah belakang. Mana ada? Nabi tak takrif mengumpat kata sebelah belakang. Nabi kata zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut engkau akan sekar barang yang ia benci. Dah lah. Bukan kata belakang. Dia tak tambah gitu. Ya, di banyak orang kita faham mengumpat kata sebelah belakang. Salah. Yang timbulnya kalau kata belakang, perkataan tu dia tak dengar, maka dia takkan benci. Kalau dia dengar dia benci ke tak? Kalau dia dengar dia benci. Mengumpat juga walaupun kata sebelah belakang. Adapun kata belah depan dengan perkataan dia benci, itu sah mengumpat. Sama ada engkau sebut akan sifat kekurangannya pada badannya atau perkataannya atau perbuatannya atau agamanya atau dunianya atau kainnya atau rumahnya atau binatangnya. Binatang contoh yang saya tanda di sini waktu saya sebutnya seperti kata lembu kamu kuruh kering. Kata ke lembu je. Kerana kata begitu tuang dia marah. Ni saya pengaji lah. Lembu kuruh kering. Empat juga. Atau bangsanya atau barang sebagainya. Sama ada engkau sebut akan sifat kekurangan. Sama ada. Saya nipis ni macam mana? Sin, alif, lam, mim. Kalau tebal comel tak? Tebal comel. Sin, alif, mim sama ada. Nipis tu kena baiki sikit lah. Nipis tu sin, alif, lam, mim. Salam ada. Jadi tak ke mana? Ke salim. Dia kena sin, alif, mim. Sama ada kau sebut akan sifat kekurangannya pada badannya, pada perkataannya. Badan lah, gemuk, debok tadi tu. Pada perkataannya, mencakap apa, ngongak gitu, main gagak je. Mencakap apa gitu, bolong je. Ada bolong. Cakap bolong, orang dengar tak faham. Ada ni? Ada kan cakap bolong? Siapa kau panggil dia? Bolong mari sini. Dia panggil bolong ke kawan tu. Dia panggil kawan tu bolong. Apa dia panggil bolong? Sebab dia cakap. Maknanya dia cakap tu jadi macam flu. Dia cakap gitu. Bolong sungguh lah. Akhirnya orang panggil bolong ke dia. Dia senyum pula panggil bolong ke dia. Dia tak arah pula kata bolong. Dia bolong sungguh. Tu mengumpat tu. Atau perkataannya atau perbuatannya atau agamanya atau dunianya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.